Kemas kini serta permohonan baru untuk sumbangan tunai rahmah 2023 ataupun STR telah pun mulai dibuka bermula daripada tengah malam tadi, bermula daripada 1 hari bulan Mac 2023 dan bakal ditutup pada 31 hari bulan Mac 2023. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Antara perkara yang mungkin dinanti-nanti juga oleh terutama sekali penerima-penerima sumbangan tunai rahmah STR 2023 yang menggantikan BKM 2022, iaitu berkaitan dengan kemas kini maklumat untuk STR 2023 ini, di mana ianya telah pun mulai dibuka bermula daripada tengah malam tadi 1 hari bulan Mac 2023 dan bakal ditutup pada 31 hari bulan Mac 2023. Ini juga serentak kepada permohonan baru serta mereka yang telah pun digagalkan permohonan mereka. Jadi kepada anda yang merasakan perlu mengemas kini dan menghantar permohonan baru, lakukan segera sebelum ditutup pada 31 hari bulan Mac 2023. Okay, ada 3 perkara yang harus dilihat oleh penerima-penerima sumbangan tunai rahmah yang ingin mengemas kini maklumat mereka supaya kemas kini itu dapat dilakukan dengan sewajarnya. Yang pertama, bagi mereka yang ingin mengemas kini status mereka sebagai contoh daripada bujang ke berkahwin, pastikan anda muat naik sijil perkahwinan anda sewaktu permohonan dibuat. Ataupun anda boleh juga mengemukakan sijil asal serta salinan di mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dalam masa 7 hari selepas permohonan dihantar ataupun kemas kini dibuat. Yang kedua, sekiranya pemohon berstatus cerai, katakanlah anda hendak menukar status anda daripada berkahwin ke cerai, anda juga perlu memuat naik sijil penceraian. Atau boleh juga pergi ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dalam masa 7 hari selepas permohonan ataupun kemas kini dibuat bagi membolehkan proses-proses yang berikutnya dilakukan oleh lembaga hasil dalam negeri. Dan yang terakhir, sekiranya pemohon berstatus kematian pasangan, katakanlah sebelum ini anda menerima dalam kategori isi rumah di bawah nama pasangan anda tetapi pasangan anda telah pun meninggal dunia. Untuk mengemas kini maklumat anda perlu memuat naik sijil kematian pasangan ataupun anda boleh berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dalam masa 7 hari untuk menghantar sijil asal dan juga salinan bagi proses diteruskan. Jadi ingat tu 3 perkara ini sangat-sangat penting. Jangan nanti jika anda melakukan kemas kini tetapi tidak dilengkapkan dengan sewajarnya, nanti kemas kini itu tidak akan diambil kira dan akhirnya akan mengganggu gugat status kelulusan bagi sumbangan tunai rahmah anda. Okay, untuk permohonan, apa yang boleh anda lakukan adalah menghantar permohonan secara dalam talian di platform rasmi sumbangan tunai rahmah iaitu bantuantunai.hasil.gov.my. Masuk saja ke laman sasawang tersebut. Di bahagian atas ada butang permohonan baru, tekan saja di situ dan kemudian ikut saja proses-proses yang berikutnya dengan mengisi maklumat-maklumat yang dikehendaki. Tetapi jika anda berhajat untuk menghantar permohonan secara manual, boleh dilakukan bermula daripada 8 hari bulan Mac. Ingat tu, bermula daripada 8 hari bulan Mac di mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri dan akan berakhir sama juga seperti online pada 31 hari bulan Mac 2023. Okey, untuk kemas kini pula. Okey, untuk kemas kini ni apa yang perlu anda lakukan adalah jika anda sudah 3 tahun tidak mengemas kini maklumat anda sewaktu zaman BSH 2020, sewaktu zaman BPR 2021 dan sewaktu zaman BKM 2022. Ingat tu 3 tahun berturut-turut anda dikehendaki mengemas kini maklumat anda. Agak wajib untuk mengemas kini maklumat anda. Jika tiada perubahan apa-apa data, tidak perlu mengemas kini. Tetapi jika sudah 3 tahun tidak mengemas kini, disyorkan untuk mengemas kini. Apa yang perlu dilakukan adalah log masuk ke dalam My STR anda. Lihat saja maklumat-maklumat peribadi anda. Jika tiada perubahan, tekan saja butang kemas kini. Jika ada perubahan, lakukan perubahan-perubahan yang sewajarnya supaya kemas kini itu dapat dilakukan. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, 3 perkara yang wajib tersebut haruslah dilakukan
jika anda berada dalam mana-mana kategori ketiga-tiga yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, untuk kemas kini tu ingat, kalau dah 3 tahun tak kemas kini, zaman BSH 2020, zaman BKM zaman BPR 2021, zaman BKM 2022, dah 3 tahun berturut-turut tak kemas kini, disyorkan untuk kemas kini. Okay, kalau anda gagal untuk log masuk ke dalam MySTR anda, boleh berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri untuk melakukan kemas kini. Jadi seperti yang dinyatakan sebelum ini, pembayaran fasa kedua STR bakal dilakukan pada bulan April 2023, dijangkakan sebelum Hari Raya Aidilfitri. Tetapi untuk pembayaran fasa kedua ini, kemas kini yang bakal anda lakukan tidak akan diambil kira. Begitu juga dengan permohonan baru, bermakna pembayaran untuk fasa kedua nanti akan mengikut kelulusan seperti fasa pertama. Dan sebagai rekod untuk pembayaran fasa kedua bagi kategori isi rumah, tak kira berapa gaji, tak kira berapa anak, kesemua mereka isi rumah ini akan menerima RM200. Manakala untuk bujang, tak kira bujang warga emas ataupun bujang 21 ke 59 tahun ataupun OKU, mereka akan dibayar RM100 pada pembayaran fasa kedua bulan 4 ini. Jadi guys, sekali lagi diingatkan, untuk kemas kini dan permohonan baru bakal ditutup pada 31 Mac 2023. Baru saja dibuka tengah malam tadi. Lakukan segera, bertindak segera jika anda perlu melakukan kemas kini atau jika anda perlu menghantar permohonan baru. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.